fawaid, faedah-faedah yang kita dapat dari sudut al-ilmiyah dan juga dari sudut at-tarbawiyah, sudut pendidikan dan sudut ilmu dalam perbincangan ini. Kita kembar sekali lah, sebab kita nak ambil 5 saja, kita kembarkan. Kalau nak ambil 10, kita asingkan. Tulis ni pelajar. Yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, Ibrahim telah mengisytiharkan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim kata, aku nak pergi dah, tak mau duduk di sini. Tulis pelajar, inni zahibun ila rabbi sayahdin, Allah akan pimpin aku. Kata ulama tadabbur, ayat ini mengajar kita yang bagi, sepatutnya, bal yajibu alal insan, wajib ke atas manusia, alla ya'tamida ala nafsihi, jangan kita berpegang semata-mata dengan diri dia, tak ada. Kita mesti iktimad kepada Allah. Sebab tu Ibrahim kata, sayahdin, Allah akan pimpin aku. Kita jangan ada cakap besar, kami punya strategi, kami punya perancangan, kami punya vision, kami punya visi, misi, macam-macam si ada. Lah. Kita kata inilah apa yang kita rancang, Allah yang menentukan. Tengok Ibrahim ajar kepada kita, inni zahibun sayahdin, Allah yang akan pimpin aku. Kena belajar. Jangan kita duduk rasa kita hebat, kita bijak, kita kuat, strategi itu strategi ini. Jangan. Itu dalam ayat yang sama juga. Apabila kita berdoa, kita kena guna lafaz, bahasa yang menunjukkan kita sangat bergantung kepada Allah. Sangat bergantung kepada Allah. Ibrahim kata, ila rabbi, kepada Tuhanku. Kita bila kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, kita minta, berilah kepadaku, bantulah hamba-Mu yang lemah ini, ampunkan dosa aku yang bersalah ini, maafkanlah segala. Mana itu dia panggil bahasa tahannun. Kita rasa kita ni merintih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, barulah kita rasa doa kita tu mustajab, kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini juga, apabila kita duduk mana-mana tempat yang tak boleh nak beribadat dengan baik, hijrah. Mesti kita kena hijrah. Hijrah gimana? Gilah ke mana-mana tempat yang boleh menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Zaman kita hari ni pun, naam, ada setengah tempat ni kita pergi taman ke apa benda, orang situ tak peduli dengan solat jemaah, tak ada majlis ilmu, tak ada majlis apa-apa pun. Duduk dengan anyi menyalak ya pagi petang siang malam, lalu kok ni bau calok, lalu kok ni tengok tok. Baiklah kita hijrah di tempat yang lebih baik. Taman banyak lagi atas dunia ni. Kenapa kita pilih taman yang tidak harmoni dari sudut keagamaan? Yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, ayat 99. Dia kata apa? Wa qala inni zahibun ila rabbi. Ya Rabb. Dia tak kata ila Allah. Kenapa? Ini menarik ni pelajar. Kenapa Ibrahim kata ila rabbi, aku hijrah kepada Tuhanku? Dia tak kata ila Allah, kepada Allah. Allah tu Allah, Rabbi tu Allah, Rabbi Allah. Jawab ulama tadabbur, li'annal maqam, kerana waktu Ibrahim berdoa itu waktu kita minta dengan sifat Allah Ta'ala ar-rububiyah. Allah pentadbir, Allah pemilik alam ini, Allah yang mengatur hidup kita. Sebab itu Ibrahim kata, inni zahibun ila rabbi, aku nak berhijrah kepada Tuhan yang mengatur, yang menyusun, yang mencorakkan hidupan aku ini. Maka sesuai kita minta dengan Allah yang bersifat dengan Rabb ar-rububiyah. Kita minta
Macam kalau kita contohnya kita kena zalim, kita minta dengan Allah, ya Qawiyyu, ya Azizu, ya Jabbar. Mana kita di sini sesuai permohonan dia, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Para ulama tadabbur dia korek pada kita kan? Dalam ayat yang sama lagi, masih lagi faedah yang kedua, ayat ini aslun fil hijrah wal uzlah, menjadi asas kepada hijrah, tinggalkan tempat yang tidak baik, dan juga beruzlah. Uzlah ni kita bersendirian untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk tauhid kepada Allah di tempat yang lebih selamat. Mana kalau kata sini tak boleh, kita gilah di tempat lain. Ya, macam kita hari ini juga, banyak tempat-tempat yang kita tidak selesa. Bila kita kemukakan dakwah, nak ajak orang kepada sunnah Nabi SAW, ada benda yang kita tidak selesa. Orang akan kutuk kita, orang akan marah kita, orang akan tuakan ni. Kita mengatakan tak apalah, kalau kamu nak marah, kita tak pergi tempat orang yang marah. Kita duduk di mana? Kita duduk di tempat yang lebih selamat, lebih selesa. Kenapa kita nak pergi cari benda yang susah, sedangkan benda tak susah ada? Faedah yang ketiga, bila Ibrahim kata, aku ni kesunyian, Rabbi habli minas salihin, anugerah kepadaku anak, Allah jawab. Ayat 11, ayat 101. Faedah yang ketiga, ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim anak yang lemah lembut, tenang, halim, tenang, tidak gopoh. Ulama tadabbur kata apa? Fabasyarnahu, kami anugerahkan, khabar gembira. Ayat ini dalil istihbabu bisyarati man wulida lahu walad. Sunat, elok, bila kita dengar kawan kita boleh anak, kita ucap tahniah. Dengar ni, kita dengar kawan boleh anak, ucap tahniah atas, lalu atas WhatsApp, atas mesej dia, apa yang kita nak ucap ni, dalam kitab perisai ni ada tuan-tuan, tulis ucapan kepada orang boleh anak. Kita pun tulis ucapan barakallahu laka fil mauludi laka. Jadi ya Allah, Allah Ta'ala berkatilah anak engkau ni. Tulis ucapan ni, ucapan pada orang boleh anak. Kita kata tahniah, alhamdulillah, semoga anak ni menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti pada ibu bapa, anak yang tulis ikut Melayu pun tak apa, tapi jangan tahniah boleh anak. Itu tajuk ain tahniah. Kita ni kadang-kadang banyak tajuk tak ada isi. Tahniah ada ucapan dia. Jangan duduk main tulis tajuk saja macam orang kematian. Kita tulis takziah. Takziah tu tajuk, mana isi dianya? Isi dianya azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu baru dipanggil takziah, apa ni, ucapan. Jadi kita ni jangan duduk main tajuk saja, kita kena ada apa bang? Kena ada ucapan. Mana kita kena ucap ucap tahniah kepada orang-orang yang boleh anak. Jangan tak ucap kan? Kalau nak bagi hadiah, Kemudian Allah Ta'ala sebut halim. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa anak itu ialah Ismail. Anak itu Ismail. Kenapa Ustaz timbul masalah ni? Sebab ada sebahagian ulama tafsir kata Ishaq. Jadi gulam tu Ismail, bukan Ishaq. Dalil dianya annahu basyarahu bizzabih. Dia beri khabar gembira, lepas tu dia cerita sembelih. Zakara qissatahu awalan, maka bisyarah dia tu dengan Ismail, kemudian baru mari ayat lain. Tengok dalam ayat yang kita baca tadi kan, ayat awal tadi, fabasyarnahu bi Ishaq wa Yaqub. Jadi asalnya nak sembelih anak, kemudian mari anak lain. Bermakna
Ayat yang pertama itu menunjukkan dia itu Ismail. Kemudian Ismail Allah Ta'ala kata ghulam halim. Ketika dia sebut cerita Nabi Ishaq, Allah Ta'ala sebut bi ghulamin alim. Ada dua sifat. Ismail sifat dia halim, Ishaq sifat dia alim. Dua sifat. Halim sesuai dengan Ismail. Waktu ayah dia kata aku nak sembelih, dia tenang. Waktu Ibrahim perintahkan Ismail ceraikan isteri dia yang akhlak buruk, akhlak tak baik itu, Ismail taat. Banyak lagi dia punya evidence yang menunjukkan bahawa ayat ini Ismail bukan Ishaq, bukan Ishaq. Oh, dikata ada khilaf, ya, ada khilaf ulama tentang az-zabih itu Ismail wala Ishaq. Jadi majoriti mengatakan Ismail alaihissalam. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah ni banyak tapi menariklah kita kan. Allah sebut ayat ini anni ara fil manami anni azbahuk qala ya bunayya, hei anakku aku tengokmu kena sembelih. Ulama tadabbur kata bapa kalau nak perintah apa-apa kepada anak guna pendekatan bahasa yang lunak. Anak, baby, anak kesayangan abah, anak kesayangan mama, buat gini. Tengok Ibrahim guna ya bunayya inni ara fil manam, anakku. Bukan kata kita mari dengan rupa marah, nampak benci, nak sembelih ni sebab benci. La, aku sayang kamu, tapi apa boleh buat perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayah-ayah kalau nak perintahkan anak, perintah dengan baik. Dek, kakak, alung, angah, acik, bukan boleh bahasa Melayu ni. Jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga mana kita bagi dipanggil talattuf, bahasa yang lembut. Mudah-mudahan dia buka telinga dia. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat yang sama, inni ara fil manami anni azbahuk, Allah Ta'ala kadang-kadang dia uji kita dengan benda yang berat dalam hati kita. Berat dalam hati. Nak sembelih anak bukan kecil. Tak usah kata sembelih anak, nak berpisah dengan anak. Mula-mula kita hantar anak ke asrama, masuk. Siapa dia menangis dulu? Anak menangis ke mak? Anak selalu perhati tengok bila kita hantar anak ke asrama, anak relax ya. Assalamualaikum abah, selamat jalan. Mak atas kereta sedih, tak ada apa-apa lagi. Belum orang panggil ayah tak start enjin kereta, mak tiap dah. Banjir sudah dalam kereta. Tengok. Ini dia panggil ujian. Ujian ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri berat dalam hati kita. Anak suka ya, jumpa kawan-kawan happy, kan boleh masuk sekolah baru, sekolah mak pula tiap, tak ada apa-apa lagi. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Yang ketiga dalam masalah ayat yang sama ini, kita kena hati-hati jangan salah guna mimpi untuk nak menyatakan benda-benda yang berat. Jangan. Mimpi para anbiya saja yang ada. Sekarang ni orang bunuh anak, orang bunuh orang tu, bunuh orang ni, mari mana? Ni dia panggil bisikan di telinga. Aduh bahaya. Aku dapat dalam mimpi, aku nampak ini mimpi akhir zaman, mimpi karut lah kata. Apa mimpi akhir zaman? Ada orang mimpi betul, tapi banyakkan mimpi-mimpi yang duduk tular di media sosial sekarang ni, banyak mimpi karut, mimpi akhir zaman lah. Ni sehari dua ni apa pula, timbul hak baru pula ni, jumpa di Mekah tu. Semua ni mengarut, tak tahu kalau aku jangan duk percaya. Kita kata mimpi yang betul, mimpi mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pemimpi orang lain itu kita kena tengok. Kalau menyalahi syariat, tidak ada mimpi. Kita kata mimpi adghasu ahlam, mainan tidur je. Mainan tidur. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, Ismail kata apa? Ya Allah, halimnya Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya Rabbi, abah, ayah, if'al ma tu'mar, buatlah, ikut apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku ni sabar. Jadi ayat ini ulama
Jauh dia pergi. Dia kata boleh je orang yang kurang mengarahkan orang yang lebih. Boleh. Tengok, anak perintahkan ayah dia, abah buat. Kita dengan ayah kita boleh juga. Kalau kita tengok ayah kita lara, lalai, boleh anak tegur. Ayah, nak maghrib ni abah jangan duduk main WhatsApp lagi contohnya. Tak. Abah malam ni ada kuliah. Ayah mak. Mana anak boleh tegur ayah dalam perkara yang baik. Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Allahu Akbar. Maknanya ini minas sabirin, sabar dengan makna orang yang akur ikut perintah. Itu makna orang sabar. Sabar dalam agama. Yang ketiga dalam faedah yang kelima ini, kalimah insya-Allah. Jangan lekang daripada mulut kita. Satajiduni insya-Allah. Dalam surah Al-Kahfi, wala takunanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita janji dengan orang ke kita apa, kita mesti ada insya-Allah. Dia kata insya-Allah maknanya kita janji sungguh, bukan kata nak main-main. Kalau orang tak pergi esok, kenapa tak mari? Tuhan tak izin lah, itu dia panggil orang main. Jadi kita kena letak insya-Allah sentiasa di bibir. Bukan bermain di bibir, sentiasa di bibir. Sebab apa? Sebab insya-Allah kalimah yang diucap oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan menjadi sunnah kepada kita. Setiap kita janji, kita tak tahu apa yang terjadi, kita letak insya-Allah. Saya juga nak berjanji dengan tuan-tuan, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita ayat yang belum habis ini, tergantung ayat ini. Ayat 106 sehingga 113 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.